Kita nak ambil 10 faedah daripada ayat yang kita baca ni. Ayat 71 hingga 76. Ana buat ringkas ya. Yang pertama, tengok semula kepada ayat 71 hingga 76. Allah kata apa? Awalam yarau anna khalaqna lahum. Tidakkah mereka lihat dan mereka fikir bahawa kami telah menciptakan untuk mereka. Khalaqna, Tuhan kata aku buat, aku ciptakan khas untuk kamu. Tulis itu. Anna hadhil an'am, hayawan-hayawan ternakan ni milik kita. Jarang hayawan tak ada milik. Kerbau-kerbau hok berkeliaran dalam kelapa sawit tu, ada tuan ke tak ada? Waktu dia berkeliaran tak ada tuan. Waktu nak sembelih jangan main, ada tuan. Nah, hok saya tu. Saya apa habis duduk tidur atas jalan raya, mati orang tepuh kereta apa dah. Jangan main. Hak saya. Maka Allah kata, khalaqna, aku ciptakan lahum, untuk kamu. Hayawan-hayawan ini, ayat ini mengatakan bahawa manfaat yang besar itu kalau kita boleh milik benda tu. Jadi Allah Ta'ala beri pada kita milik hayawan ataupun kita mendapat manfaat. Saya bukan lembu saya, tapi kalau dia sembelih saya boleh beli makan. Boleh beli untuk makan. Itu manfaat. Kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah, kata alhamdulillah belakang. Dan maka kata di para ulama, hayawan yang tidak ditunggangi seperti lembu. Tapi kalau sekali-sekala kita naik, boleh tak boleh? Boleh. Tapi jangan buat nyanyi. Naik kambing nyanyi, patah pinggir kawan tu. Tuai pula besar, tak boleh. Ayat yang kedua, mimma amilat aidina. Allah kata kami yang buat. Tengok dalam terjemahan kata mimma amilat aidina, kami telah menciptakan binatang-binatang itu dengan kekuasaan kami. Itu terjemahan dia lah. Maksud dianya kita kena mengatakan sihhatu nisbatil amal. Jadi Allah SWT kata aku yang buat. Maknanya kita nak suruh sedar. Jangan kita rasa teknologi ni kami punya ni. Teknologi ni, dengan teknologi yang kami buat ni, apa dia? Ternakan jadi gemuk, ternakan jadi besar, pokok-pokok buah comel-comel. Kita kata memanglah kita yang usaha, kita yang buat, tapi ilmu yang ajar kamu tu siapa? Allah. Jadi kita kena nisbahkan bahawa segala makhluk ini adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Makhluk ini adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla, sebab Allah kata apa? Kami yang buat. Khalaqna aidi alahum mimma amilat aidina. Jadi aku buat. Kita nampak kita duduk tanam, tapi hak sebenar hakikatnya siapa? Allah yang rezekikan tanaman kita hidup. Yang ketiga, fahum laha malikun. Ini besar ni tuan-tuan. Lalu mereka memiliki. Kata di ulama tadabbur, isyaratun ila itmamil in'am. Ayat ini menjadi penyempurna kepada nikmat. Sebab apa? Kalau kita dapat nikmat tapi bukan hak kita, sempurna tak sempurna? Tak sempurna. Tapi kalau kita dapat milik, itu hebat. Saya bercita-cita nak jadi pemilik kepada ladang-ladang, kebun-kebun. Malah kita duduk atas rumah orang, sewa apa okey dah. Boleh hidup dah. Tapi kalau rumah milik sendiri, besar tak besar nikmat? Allah katakan lahum fahum laha malikun. Aku bagi kamu milik hayawan tu atas dunia ni. Boleh kamu jual, boleh kamu makan, boleh kamu perah susu. Masya-Allah, tabarakallah. Yang keempat, wa zallalnaha lahum, dan kami permudahkan, jinakkan hayawan-hayawan itu kepada mereka. Kata dia, di antara nikmat Allah Ta'ala yang besar, Allah Ta'ala jinakkan hayawan yang besar ni untuk kita uruskan dia. Sekali-sekala unta mengamuk, dia lambung tuan dia, patah pak kata orang. Dia sepak, terabal kawan tu. Nak kata apa? Sekali-sekala lembu mengamuk, adalah kan. Tapi boleh katakan majoritinya, kebanyakan hidup kita ni aman dengan lembu, dengan unta. Tak ada masalah. Yang kelima, ayat yang sama lagi, wa zallalnaha lahum, kami permudahkan. Dan kita mengatakan bahawa segala makhluk
af'alal makhluqat, semua perbuatan kita itu dikira makhluk Allah Azza wa Jalla. Makhluk Allah Azza wa Jalla. Allah kata kami permudahkan pada mereka. Jadi kita jangan disebabkan segala perkara ini kepada kita semata-mata. Kita kena ingat, aku buat ni dengan izin Allah. Aku buat dengan kuasa Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala anugerahkan. Yang keenam, wa minha ya'kulun, di antara hayawan yang kamu makan. Apa dia hayawan kita makan? Semua hayawan ternakan boleh makan belaka. Sama ada makan dia, makan telur dia boleh belaka. Maka di sini kata di ulama, harus kita seksa hayawan untuk maslahat kita. Mana boleh? La. Sembelih tu hayawan suka ke tak suka? Tak suka, sakit sembelih ni. Tapi oleh kerana kita nak makan dia, diizinkan untuk disembelih. Tapi kalau pukul, katak, tak boleh. Itu dia panggil ta'zib hayawan, haram. Walaupun lembu kita, kenapa mu tapar lembu tu? Bahasa jenis tak kerti bahasa, dosa kita nak tapar lembu. Tapi kalau kita sembelih lembu, alhamdulillah, diizinkan. Maka contoh lagi, orang Arab ni dia panggil, dia buat tanda, kan? Wal budna ja'alnaha lakum min syairillah. Unta-unta yang nak hadiah kepada tanah haram tu, dia ada tanda. Dia macam dia tanda muka dia tu, dengan dia buat dengan api. Itu dibenarkan untuk tanda. Macam mana kita nak gemukkan lembu kita ni? Kasih itu sedap ke tak sedap bagi lembu? Tak sedap lah dia. Bini pun tak boleh, apa tak ada. Lembu kena kasih. Tapi apa dia punya daging dia besar. Itu dia panggil, ada kalanya dibenarkan untuk kita takzib hayawan limaslahah. Kerana kemaslahatan, nak suruh daging dia bagus, nak suruh dia besar, dia gemuk, maka diizinkan. Nak makan dia kena sembelih. Jadi, tapi kalau menyeksa hayawan tidak boleh. Kita kena ingatlah, seksa hayawan tak boleh. Jauh ni ahli fiqh dia berbicara. Ahli-ahli tadabbur dia pergi jauh, kan? Yang ketujuh, fi qauli wa masyarib. Tengok, Allah Ta'ala sebut manfaat. Tapi kenapa dia sebut khas? Walahum fiha manafi'. Bagi kamu dalam hayawan itu manfaat. Makan manfaat, minum manfaat. Tapi tak, Allah Ta'ala sebut semula wa masyarib. Kenapa dia sebut khas? Minum. Sebab bagi orang yang hidup di tanah harap, di padang pasir ni, minum daripada susu hayawan ni satu jenis daripada makanan yang mengenyangkan dia. Makanan khas dia. Kita sini tak berasa, kita nampak padi dengan berah ya, kan? Kita nampak padi dengan berah. Tapi orang sana makanan susu tu adalah makanan utama. Allahu akbar. Jadi Allah Ta'ala sebut wa masyarib, mu kena ingat nikmat aku, mu boleh minum susu. Kita hari ni pun mahal susu ni. Setengah-setengah orang ni masih lagi beramal dengan susu lembu ori. Pergi beli dengan benggali lah macam-macam dia punya tokai lembu. Ingat aku anak kita masa kecil tu, ada benggali apa nama? Ada perah susu tu. Mau orang beli. Pasal nak hot fresh. Jari ada tempat kita ni kan. Kalau orang Arab dia minum susu situ ya. Budak-budak Arab dia pergi, dia labu susu kambing, dia pakai isak situ. Jadi anak kambing sebentar dia. Boleh ya. Kita sini orang buat lah katanya, nyamik gambar demo pelik dia tadi ni. Baik. Yang ke-8, wattakhazu min dunillah. Semua nikmat Allah beri, dia tak fikir, mereka masih lagi mengambil syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka itu sebab ma'annahum ya'lahuna Allah wa ya'lahun asnam. Dia tahu Tuhan yang beri rezeki, tapi dia pergi sembah berhala juga. Maka itu dia panggil syirik. Orang syirik dia beza dengan mulhid. Etis, dia tak percaya langsung ada Tuhan. Tapi musyrik, dia tahu Tuhan ada, tapi dia syirik pada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah kita orang mukmin, kita tahu ada Allah dan kita tauhid pada Allah Azza wa Jalla. Itu perbezaan. Maka dalam ayat ini Tuhan kata, mengambil min wattakhazu min dunillah. Mereka ambil Tuhan lain daripada Allah. Maknanya dia tahu Tuhan tu Allah. Berapa ayat dah kita baca dulu? Kalau kita tanya orang kafir, siapa dia jadi cipta langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka kata Allah. Sambil-sambil kata Allah, syirik berlaku juga. Jadi ayat ni Tuhan kata wattakhazu min dunillah.
Dia ambil juga lain daripada Allah sebagai Tuhan. Artinya berlaku syirik di sini. Yang kesembilan, wattakhazu min dunillahi alihah. Tengok dalam ayat ni. Wattakhazu min dunillahi alihatan. Mereka ambil lain daripada Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Jadi boleh ke tak kita kata Tuhan tu kepada makhluk? Memang orang kata pun. Puak-puak kafir kata Tuhan dia. Berhala dia ke apa dia, dewa-dewa tu Tuhan. Itu dia panggil Tuhan yang batil. Tuhan yang batil. Bagi kitanya kalau kita kata Allah sebagai Tuhan, itu Allah Azza wa Jalla. Tapi itlaq tu boleh. Baiklah sebagai ayat yang terakhir, la'allahum yunsurun annal insana al-mubtil la budda yata'allaqu syai'. Jadi orang-orang hak batil ni, orang yang berpegang dengan ajaran salah ni, dia cari sebab. Dia kata kita tahu berhala tak bergerak, kita tahu dewa-dewa tu tak tahu duk mana, tapi mudah-mudahan menjadi penolong kepada kita. La'allahum la yunsurun, semoga mereka mendapat pertolongan daripada makhluk itu. Kita kata pertolongnya apa? Dia sendiri, tak ada kuasa. Bagi kita orang beriman, yang menolong kita siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita minta tolong kawan-kawan, itu dalam perkara yang fizikal, yang zahir ni tak ada masalah. Pergantungan hati tu, pergi minta dengan ahli tu ahli ni, sedangkan kita tahu mereka tidak ada kuasa, maka itu perbuatan yang tidak baik, yang salah. Baik, tamatlah perbincangan kita para jemaah sekalian. 10 faedah daripada ayat yang kita baca ini. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung lagi dalam siri yang akan datang, bermula ayat 77. Dalam siri yang akan datang, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat Jumaat, ingat selawat. Hari ni hari apa ni? Hari Jumaat. Jangan lupa